Sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam satu sesi hari ini, insyaAllah jam 2 hingga jam 4 dan kita akan sambung kita dah mulakan dari semalam mengenai topik pembentukan minda seorang pedagang dan hari ini kita akan sambung topik kita dan kita masuk lebih dalam lagi mengenai kepercayaan dagangan semakan realiti. Jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak. Panggil Zul, saya seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selama lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat terlebih dahulu kepada pasaran. Kita ada 2 jam, jadi sejam pertama kita lihat dahulu kepada pergerakan pasaran. Jadi pergerakan semasa, kita jangka bahawa pergerakan untuk indeks telah menamatkan lekuk ketiga. Ingat, level ini berada dalam zon 100 ke 1618. Unless dia extend lebih daripada 1618 dan kita jangkakan pembetulan yang lebih besar. Jadi kita jangkakan bahawa di sini telah tamat 3 lekuk. Sekurang-kurangnya ini dah tamat. Okey. Selagi dia tak break 1618, saya tak jenguk indeks. Biarpun ada yang dah break, US 500 dah break, DAX dah break, apa lain, Dow Jones dah break, tapi kita masih ada instrumen-instrumen lain yang tak break. Jadi 3 lekuk kat sini boleh tamat. Dan kita 2 kemungkinan dia. Satu adalah kita akan tengok 4 seperti ini yang kita lukis sekarang ni. Yang kedua adalah ini cuma tamat sebagai 3. Dan kita ada pembetulan yang lebih besar sebelum kita melihat kepada 3 lagi lekuk ke bawah. Kenapa kita masih jangka ke bawah? Sebab instrumen saham, ETF, DAX yang tak lagi melengkapkan 100%. Disebabkan ini break, kita jangkakan kita ada sequence baru. High, low, lower high dan lower low yang baru. Jadi kita ada sequence, maksudnya kita ambil Fibonacci extension, wassalam Kristianto, dan kita jangkakan ini juga akan menamatkan 100% dalam 3 lekuk di sini. 1, 2 dan 3. Dalam 7 swing itulah. Itu yang kita jangkakan sekarang. So, dekat time frame kecil, ini adalah apa yang kita sedang jangka, di mana indeks utama sedang melakukan zigzag dan ke atas sebelum jatuh ke bawah. Boleh tak nak trade dekat sini untuk short? Seperti yang saya katakan tadi, risiko dia adalah, alternatif dia adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, lepas tu naik ke atas sebelum jatuh ke bawah sebagai A, B atau C ataupun W kalau 3, X dan Y. Jadi kawasan ni bukan tempat untuk entry. Faham yang tu? Itu bukan tempat untuk entry. 4 kat sini bukan tempat untuk entry. Okey, itu US 500. Kalau anda nak cari entry juga, anda cari untuk short selepas dia bounce 3, tapi probability dia tak tinggi. Maksudnya kita ada cara lain nak lukis dia. Kita nak cuma ada 1 atau 2 je cara dia nak pergi. Kita nak lowerkan probability dia. Sama juga US 30, dekat time frame besar dia dah break. Setakat ini kita nampak 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, kita nampak bounce ini lain macam. Jadi kita jangkakan ini adalah 4, one more low dengan divergence sebelum kita buat lekuk B kat situ. So not somewhere yang anda nak trade. 4 ni bukan, sebab dia boleh, ini basically boleh buat A, B dan C. Tu sebab dia W, X, lepas tu baru dia buat 3. Okey, ini boleh buat W,
X dan Y. So itu kita tak enter dekat sini. Itu adalah US 30. DAX pun sama lah. Basically indeks semua sama. Okey, untuk Dow. Dow special sikit sebab dia lemah sikit. Kita ada data Germany sebentar tadi pun. Inflasi tetap tinggi dengan keadaan ekonomi yang slow down. Jadi everything is not showing good. Untuk European bloc tak cantik. Perang Ukraine, Ukraine dengan Rusia dan lain-lain. Ini dah boleh buat 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh. Kalau setakat nak lukis red wave, 5 habis kat sini pun boleh. Sebab itu anda tak enter di sini. Kalau nak trade juga, higher chances di antara semua indeks adalah ini. Faham tak? Sebab internal yang ini 3. Nampak macam 3. Boleh lukis sebagai 5, tetapi berdasarkan sequence, ini nampak seperti 3. Jadi kalau kita katakan 4 kepada 5, dia akan ada 5 lekuk. Kalau nak trade juga hari ini untuk indeks, saya trade Dow Jones je bang. Trade DAX ni. Kalau nak trade juga, ini lebih higher chances. A, B dan C. Ini higher chances. Berbanding dengan Dow, berbanding dengan S&P 500, berbanding dengan Nasdaq. Saya nampak lagi ramai, semakin ramai mula trade 2 je. Satu dia trade index, satu trade gold. Dulu dia tahu euro US dollar je. Sekarang ni dia canggih sikit. Trade index, trade gold katanya. Yes, index lebih senang trade. Saya akui. Sebab dia mempunyai pergerakan yang lebih trending. Betul. Saya setuju. Tetapi bukan semua area tempat trend tu high probability. Wassalam Rosli. Jadi kalau nak trade juga, untuk DAX ni, kita berada dalam structure H4. Dari atas ni 4 ni. Okay, 4 ni. Kita ada satu divergence, 2, 3, dan kita sedang reset untuk 4. Kalau nak trade juga, 1, 2, 3, 4, ini lebih tinggi probability dia banding dengan S&P 500. Kalau nak trade juga untuk indeks, ini lebih tinggi probability dia. Risiko dia, ini habis 5. Dan kita buat pembetulan yang lebih besar. Untuk buat 2. Itu risiko dia. 2 yang ni. Okey. Jadi kalau nak trade index juga, trade DAX. Itu higher chances daripada sudut structure dia. UK 100, not something. Saya hujung minggu ni, saya akan mungkin tukar lukisan ni kepada 1. Ni semua pergi kat sini. Ini adalah A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Ni mungkin saya lukis macam ni. Hujung minggu ni. Saya tengah tengok saham-saham dia. Kalau sebabnya banyak saham-saham dia mungkin menunjukkan structure flat ni. Okey, jadi UK 100 letak tepi dulu, tak berminat. Mungkin tak buat seperti yang kita lukis ni. JP225 satu lagi low dijangka. Satu lagi low ataupun dah habis B tu. Mungkin dah habis B tu. Lepas tu kita ada lekuk C untuk lengkapkan 4 kat situ. Itu JP225. Okey, itu adalah untuk ni satu lagi adalah untuk IBEX. Structure serupa, IBEX dibuka sebentar lagi. Sekarang ni belum buka lagi. Sebentar lagi. Okey, structure serupa, lekuk 4. Jadi kalau nak trade juga untuk indeks, ini. Kalau nak trade juga, tak tahan bang, saya tak ada entry hari ni. Masuk hospital kan. Ni. Kalau nak trade juga indeks, lupakan Nasdaq, lupakan S&P 500, lupakan Dow Jones dahulu.
Chart saya cuma ada Dow Jones bang. Delete MT4. Delete MT5. Sepatutnya kalau anda nak trade Dow Jones, anda pakai MT5, bukan pakai MT4. Faham kan kenapa kan? Okey, kalau nak trade juga untuk indeks, ini higher probability daripada sudut structure. Kenapa? Sekali lagi saya ulas. Dekat time frame daily, okey, kita ada structure bermula dari sini. Dari sini, dari B ni. Okey, dan ke bawah dia, kita dah nampak 5 masalahnya. Kita dah nampak 5. Dah ada yang kelima, kumpulan 5. Kumpulan 5, 5 yang merah. Kumpulan 5 yang merah. Kumpulan 5 yang merah. The thing is, dari 4 kepada 5, akan ada 5 lagi. Faham konsep saya kan, Kristianto? It's a simple concept of extension dalam Elliott Wave. Itulah teknik 3711. Dia simple konsep. Galih. Okay? So, 4 kepada 5 sekarang ni, kita ada 5. Sekarang ni kita nampak 1, 2, 3. Kita tengah buat pembetulan. Kalau nak trade juga, ini. Bukannya Nasdaq, bukannya S&P 500, bukannya Dow Jones. Nampak? It's a simple concept of all this incomplete structure. Dan kita ambil korelasi lah kalau kita tahu Dow Jones. Jadi disebabkan kita jangka ini tak komplit, kita masih jangka Dow Jones ni ataupun Nasdaq ni ke bawah 4 dan 5. But ini boleh terangkit. Maksudnya ini buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dia buat WXY ataupun diagonal. Sementara tu DAX boleh jatuh. DAX boleh jatuh buat lekuk 5. Ini boleh lengkap 3, 4, 5. Lepas tu buat 1, 2, 3 ke atas. Ataupun A, B dan C, W. Boleh. Dia tak high probability kat sini. Sebab structure di belakang ni kita tandakan sebagai 3. Kenapa kita tandakan dia sebagai 3 structure ni? Ni market dynamic. Sebab bila indeks jatuh di sini, UJ naik. Jadi kita tahu faktor di sini bukannya yen. Sebab itu kita lukiskan 3. Kalau kita ada UJ yang jatuh, dan ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau itu berlaku, 1, 2, 3, dan barulah kita trade yang ini. Macam yang kita lihat dekat DAX. Faham tak? DAX, tengok. DAX kita lukis sebagai A, B dan C. Itu beza dia. Sebab itu yang ini boleh trade. Itulah sekuen. Boleh Rosdi? Detail-detail yang kecil-kecil macam ni. Okey? Jadi sebab itu ini boleh trade. Yang lain tu tak dapat nak trade. Sebab sini kita tandakan 3. Kenapa 3? Tu sebab dia. Sebab ini adalah dolar. Okay. Kenapa DAX boleh jadi 5? Tengok belakang dia. Tengok saya tunjukkan trading view. Kalau tak faham juga kenapa dia lain sikit berbanding dengan ni. Ni sebab dia. Try tengok ni. Ini adalah DAX. Apa yang dalam kotak kat sini? Apa yang dalam ni? Apa yang ni, Rosli? Euro. Saya buka SPX. Ni harga saham-saham tu, weighting dia, berat dia dalam euro. Ni apa dia? Ini US dollar. Faham? Boleh? Ini detail-detail dia lah. Tak perlulah. Kita nak tahu nak buy, nak sell kan. Itu detail-detail lah. Saya bagi tahulah detail-detail dia.
it is as detailed as that. Kalau anda faham kerja di belakang market dynamic ni, masa saya tengah mengkaji dia, tengah buat dia, tengah develop dia amat-amat detail satu-satu company tu. Aduh, sampai kepada syarikat tu punya PE ratio semua saya tengok yang membentuk US 100 ni satu-satu. Tapi anda tak perlu. Yang penting dekat chart berapa lekuk. Itu je. Okey. US dollar JPY. Kita jangka sama ada movement ni dah habis sebagai dua dan kita mula ke atas ataupun ni masih lagi B. Tak kisah. Tak minat. Ini tak buat higher high. Tak minat. Tak minat kepada dia. Ini boleh habis dua. Okay, kalau ini habis dua, then dolar dah mula kuat. Maksudnya, dolar pun habis di sini. Ini habis sini. Faham? Kalau itu berlaku, dan kita jadikan ini sebagai flat. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nak lukis betul-betul lah. A, B, C ataupun sini A, sini B, sini C. Wassalam, Kimi. Okay. Tak kisah. Asalkan anda tak pergi short dollar. Okey, Euro JPY. Euro JPY, kita lengkapkan struktur ini. Kita lengkapkan struktur ini. Sebelum ni kita jangka di ke bawah lagi kan. Kalau saya dah cerita semalam kan. Kalau kita tarik Fibo tempat yang kita kata extend tu, dia lebih daripada 1618. Jadi sebab itu bila kita ada caranya untuk kita lukis ke atas, saya lukis ke atas. Asalkan anda tak pergi short, anda tak pergi long Euro JPY. Faham Kimi kenapa saya belum tukar yen pair ke bawah? Unless index, ini sebab dia. Index tak buat 1618. Kalau ini buat 1618, saya tukar. Okay. The thing is, dia dah mula reset benda ni. Boleh tak dia jadi yen dynamic? Boleh. Ini 1, ini 2, ini 3 macam ni. Jadi data tak cukup untuk saya tukar. Yang cukup cuma GJ. Ingat apa saya sebut ni? EJ boleh lengkap sini. Lepas tu naik ke atas. Boleh tak long dia? Tak ada. Ini tengah-tengah dunia. Belum ada confirmation structure. GJ. GJ lain. Structure besar dia, kalau kita tengok dekat weekly, yang turun tu, dia reset the whole thing. Yang turun tu dekat ni belum, tetapi yang ini lengkap. Kita dah ada 1 channel, 2 channel, 3 channel. Itu cukup untuk kita jadikan trend. Yes. Itu kalau kita, bila saya katakan kita ambil yang lebih agresif, saya buat macam tu gini. Okay, jadi ini adalah 1 channel. Jangan peduli dengan Elliott Wave ni. Ini 2 channel. Berakhir dengan divergence. Ini channel kita yang ketiga. Jadi kita cukup untuk buat 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Jangan peduli dengan edit. Saya terpaksa lukis macam ni sebab tak jumpa tempat nak lukis 3. Kalau tak, 3 dia bersilang. Itu melukis Elliott Wave. Tapi kalau kita buat market dynamic ataupun sequence chart, ini 1. Kita cuma ikut ni. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya dalam ni adalah pecahan-pecahan dia. Kalau kita kira 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kira semua tu, dia jadi berapa? Jadi 15. 17. 17. Kalau kira 1, 1, 1 tu lah. The thing is, RSI dia dah reset. Kita tunggu STOCH dia reset.
Okay? Jadi kita habiskan this whole structure dulu. Yen pair yang lain, belum. Kita masih katakan dia ikut US dollar. Yang sama. Okay? Yang sama. Tapi jangan trade, anda tak trade yen pair selagi ini tak break. Faham tak? Selagi ini tak break, anda tak trade dia. The moment dia break, 1, 2, 3, break dalam motif, ini boleh trade. Selagi dia tak break, jangan trade dia. Jangan tengok, saya tak peduli pun. Tak lihat pun yen pair. JPY pun sama. Ini boleh lagi ke bawah. Dolar. Okey, jadi kita jangkakan dolar tengah buat correction ataupun ini habis. Kalau dia buat correction ke bawah lagi, saya berminat untuk nak short GU. Ingat EJ, AJ, NJ, yen pair yang lain, kita ada 5 lekuk ke atas. GJ, kita ada 3 lekuk ke atas. Nampak beza dia? Jadi kita tahu GBP ni lebih weak daripada Euro, AUD, NZD. Jadi kalau kita masih nak buy US dollar, kita katakan dolar punya move tak habis lagi, anda ambil lah yang paling lemah lawan dolar. Itu je dia punya apa? Dia punya logik. Okey? So, saya berminat untuk nak short short GU dari sini. Okay. Ini adalah trading lekuk 5. Jadi, kalau anda letakkan entry, TP dia adalah 123.6 daripada entry. Okay. Sini TP, sini entry, sini 10 pip di atas adalah SL dia. Itu baru kira lot size. Bukannya letak entry, baru cari SLTP. Itu mengarut. Ataupun semua dia pergi letak 30 pip. Tak dapat. Semua 60 pip. Itu bukannya malas. Dia tak tahu. Kalau anda dah biasa trade macam tu, ini H1 30 pip. Ini H4 50 pip, 100 pip stop loss. Tolong jangan buat benda tu. Jangan buat benda tu. Kalau nak pun anda pakai support resistance terdekat. Baru kira lot size. Bukannya letak entry dulu cari SL. Itu. Kata nak tengok risk reward. Risk reward daripada sini anda tengok risk reward berbaloi ke tak. Kalau berbaloi, saya guna 1.3. Kalau lebih 1.3, saya masuk. Okay. Lepas tu, kirakan berapa pip kat sini, berapa dolar yang anda nak tradekan, dan barulah dapat lot size. Askar kecil, tak ada cerita askar kecil. Dia macam berjudi try dulu, letak RM1. Jangan buat benda tu kali. Satu, saya jarang jawab jadi nak letak. Saya tak jawab bahasa judi kali. Saya tak suka. Tak suka nak jawab bahasa judi. Tak nak bersubahat. Waalaikumsalam, Didi. Buang yang bahasa judi. Dia macam try. Dia tak ada try. Dalam trading ni, dia tak ada cerita try. Kita ni melaksanakan plan dagangan. Dan kita allocatekan jumlah tertentu. Tak ada. Saya cuba kecil dulu. Nanti dia pergi, saya letak besar. Itu tak. Cerita pasal fixed pip. Tak ada. Tak ada. Sebab tak ada. Okay, Sendi. Handle business. Wah. Okay, so GU lain-lain dollar pair saya tak minat. Kodi. Dia beli macam ni lah. Anda semua tahu, saya pernah cerita pasal pengalaman saya dengan 4D kan. Saya pernah cerita kan.
Saya rapat dengan seorang ni, dia ni anda kenal Taib Mahmud kan? Anda kenal Pehin Seri Taib Mahmud kat Sarawak. Bapa saudara dia ni bomoh kepada Taib tu. Jadi ada cerita betul ke tak saya tak tahulah. Dia ni diturunkan, dia boleh dia punya, kalau berjudi tu dia ni dia ada ilmu judi. Dia ada ilmu judi. Kenal Okay. Kita nak kata bohong, kita nampak benda yang diceritakan tu memang nampak depan mata. Dia ni duit tak pernah lekat dekat tangan. Kalau dia masuk mana-mana berjudi, dia sentiasa menang. Dia sentiasa menang. Dia beli 4D, dia beli main apa-apalah. Pergi Singapura, pergi Genting, adalah lubang nak masuk. Dia sentiasa menang. Dia balik daripada tu, dia akan banyak duit. Tapi duit dia tak pernah, duit dia panas. Tak pernah lekat. Dia beli kereta, tunggulah 2-3 bulan, dia sentiasa beli cash. Jadi, nombor ekor kali. Bila tunggu 2-3 bulan, dia akan jual. Kalau dulu kereta tu beli berapa ribu, dulu saya pernah cerita EG9, EG8 dulu kan. Honda VTEC besar tu, EG9 dia beli, keluarga saya ada syarikat kereta. Jadi bila dia beli daripada saya lah. Saya pun interview, saya ambil kereta tu, jual kepada dia. Dia beli cash. EG9 ni tahun 90 lebih 97 waktu tu jadi dia tunggu 2 bulan dia. 2 bulan lepas tu dia dah boring dengan kereta tu, dia jual. Masa dia baru menang, kalau dia menang besar, dia tak berjudi. Dia rehat dia. Tapi 4D dia tetap main. Dia tetap beli 4D. Sebab 4D tu macam duit harian. 4D tu duit harian dia. Macam kerja lah. Dia ni ada bisnes. Dia ada bisnes makanan. Girlfriend dia kahwin, lepas tu bercerai, lepas tu ada dia punya girlfriend lah. Girlfriend tinggal lama dengan dia, dan dia ambil girlfriend tu jalankan bisnes makanan dia lah, catering dan lain-lain yang girlfriend dia ni menampung hidup dengan bisnes tu lah, dia yang bagi. Dia ni memang orang Kuching cakap apik bayat. Tahu tak apik bayat? Kalau orang Kuching faham apik bayat tu. Dia hidup simple je. Tapi duit dia berkepuk-kepuk. Tapi tak tahan. Jadi saya pernah hidup dengan manusia yang macam ni. Duit bagi dia tak ada nilai. Girlfriend tu tak lari. Sebab nama bisnes nama dia. Girlfriend nak lari mana? Dia pandai. Bisnes tu nama dia. Kalau girlfriend dia larilah cari girlfriend lain. Tak, dia ni sampai sekarang tak ada masalah duit. Dia tak pernah ada masalah duit. Tapi duit dia tak tahan kat tangan. Dia tak dapat simpan duit. Faham tak? Ni sebabnya bagi dia duit tu senang. Dia ada ilmu yang tu tadi. Ilmu bagus, ilmu tak bagus, kita tak dapat nak judge. Itu Tuhan punya kuasa. Tapi hidup dia memang berjudi. Judi bola, judi apa, sebut je lah. Dia kalau dia kata Liverpool menang, yang tak dapat menang pun, tapi Liverpool tak mungkin tak menang kan. Kalau dia kata apa-apalah kalau dia berjudi, kita ikut dia. Kalau nak berjudi sama duit panas, betul. Dia tak pernah, kalau tengok dia, kita tak tahu pun dia banyak duit tau. Sebab dia hidup biasa je. Tak berkat. Ya, betul. Tapi sebab dia tak sayang duit, bagi dia duit tu cuma medium. Cuma satu peralatan. Dia berjudi bukan sebab duit. Nampak? Bila trading ni sama, sebab saya ceritakan benda ni sebab benda yang sama. Saya ceritakan lepas ni nanti. Dia trading, dia berjudi tu sebab excitement nak berjudi. Apa kaitan dia dengan trading?
Bila tak ada entry, menggeletar. Bila tak sempat entry, cari juga paksa FOMO. Samalah tadi. Belum lagi set up, hantar askar kecil dahulu. Ada beza tak dengan judi? Ada beza tak dengan judi? Fikirkan ya. Saya ambil daripada pengalaman hidup saya sendiri ni. Sebab saya nampak benda tu, saya buat pada masa saya trading. Dan saya cuba nak buangkan sifat-sifat ni. Samalah gian dengan trading. Tak entry hujung minggu, tak ada makna hidup. Yes. Apa beza dengan judi? Fikirkan. Apa beza dengan judi? Fikirkan. Sama. Kan? Lepas tu orang kata haram. Kita juga yang mengelupur. Dah memang buat kerja haram. Fikirkan Fikirkan Sekarang dulu tak tahu, sekarang dah tahu. Fikirkan. Sekarang dah tahu kan? Buat juga, anda fikir. Okay? GU, UCAT, structure yang sama. Jadi kalau break, then tak ada dah. Tak ada dah this bounce. AU pun sama. Sekarang ni tak ada yang break. NU pun sama. Okay, gold. Jadi sama. Mana-mana yang break bawah ni, dan kita akan habiskan, lengkapkan di sini. Kita akan letakkan 4 ni. Tak dapat letak 4. Tahu tak kenapa ini tak dapat letak 4? 4 ni tak dapat sini. Sebab kita jangka 3. Okay? 4 ni tak apa. Sebab besar dia melengkapkan 5. Jadi diagonal boleh ni. Boleh bersilang. Kalau dia bersilang pun tak apa. Tapi kalau kita jangka 3, 3 dalam dia tak boleh bersilang. 4 dengan 1 tak boleh bersilang. Okay? Jadi saya jangkakan gold masih ada movement ke atas. Boleh tak long? Jangan. Kalau trend, ni satu trend apanya? Low, high. Oh, ni trend ke atas. Mana ada trend? Kalau dia break atas ni, baru ada trend. High low, high, baru ada trend. Saya nampak ada somebody yang buat low, high, higher low. Bila anda marking higher high, higher low, yang turun pertama ni, itu bukan lower low. Ni cara, kalau nak belajar ambil Dow pun, ambil lah yang belajar habis dia. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Turning point, kita tak tandakan sebagai higher high tau. Kita akan tandakan sebagai satu pecahan besar, high. Turun ni, kita akan tandakan low dulu. Yes. Secondary trend. Tapi saya nampak ramai marking macam ni. Ni higher high, ini higher low. Ini lower low. Macam mana satu turun macam ni jadi lower low? Belum. Belum ada trend. Belum ada trend ke bawah. Dia break macam ni, barulah ada trend. Kalau nak marking pun kan. Itu asas tu. Okay, itu asas dalam structure, dalam Dow. Dow yang paling asas sekali. Buka buku depan sekali tu. Trend tu siri pergerakan. Okay, gold. Jadi sama lah macam cerita gold ni. Satu, mana ada trend? Turun, dia break ni, baru ada trend. Dia break tu, baru ada trend. Dalam sistem kita, kalau kita katakan ini adalah correction, ini tak ada incomplete sequence. Faham sequence tu? 1, 2, 3. Kalau kita kata correction, dia tak boleh 3. 3, 7, 11 dan seterusnya. Dia turun, tak cukup 1%, dia break lagi. Ini 5, ini boleh trade. Kalau nak trade juga, 4, 5, 6 ni boleh trade. Baru dia habiskan 7. Kalau tak sampai 100%. Kalau okay, itu gold. Copper, silver yang sama. Minyak ni mungkin lemah sikit. Minyak boleh buat ke atas lagi, tapi
Saya nampak minyak lebih lemah. Saham. Saya tengok saham minyak. Copper. Copper, it could finish ya, tapi saya masih extendkan ke atas. Ini kita jangka kekuatan US dollar. Pembetulan US dollar. Pembetulan US dollar. Euro AUD nampaknya ini mungkin akan saya tukar. Saya tukar ni sebab kita nak trade. Tu sebab dia. Dan juga kepada korelasi untuk Euro dan Euro US dollar dan AUD US dollar. Jadi kita tukarkan chart ni kepada ni. 1 2 ini dah tak ada 100%. Ini masih ada 100%. Okey, belum lengkap. Maksudnya kita ambil Fibo extension. Dia masih tak sampai 100%. Okey. Kita masih jangka kekuatan US dollar ni. Masih ke bawah ni. Okey. Jadi ini masih ada sekuen. Daripada dua ni. Masih ada sekuen. Okey. Jadi untuk sebab kita nak trade. Ini 1, 2. Kita dah ada breakout berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ni dah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini high probability tak nak trade dia? Sebab kita dah ada 5. Maksudnya ini boleh kat sini. 5, 1. Tapi saya akan ambil higher risk untuk trade dia dekat sini. Yang ini. Sebab kita katakan bahawa structure ini akan extend. Okey? Dia tak berapa cantik tau. Sebab sini ada divergence. Faham tak gini? So, boleh tak 5 dia habis sini dan lepas tu kita buat 1, 2, 3 yang besar. Kan? 2 ni kat sini. Apa pun, saya akan ambil higher risk untuk entry dekat 2 ni. Faham itu? Faham Didi? Saya akan ambil higher risk untuk enter 2 ni. Higher chances adalah 2 di sini. Itu higher chances. Okey, apa pun, saya akan trade juga dekat 2 di sini. Itu adalah untuk Euro AUD. Maksudnya, 2 ini. Kenapa kita tak ambil ini sebagai connector? Ada soalan yang saya terima semalam. Tak ambil kat sini. Kenapa kita ambil ini? Kenapa kita tak ambil yang ini? Kenapa kita ambil ini? Kenapa kita tak ambil yang ini? Ini tak break. Faham? Kalau ini turun, itu break dan itu tempat connector kita. Faham? Connector. Dan kenapa kita ambil ini dan bukan di sini? Sebab riset dia menunjukkan dia adalah satu struktur dia. Okey? Kalau kita ambil kat sini, ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini tak dapat 3 sebab pendek. Tu je. Yes. Tu sebabnya kita ambil connector di sini. Instead of di sini. Jadi masih kawasan ni. Euro GBP tak ada apa. Masa ni sideways. Yes, faham. GBP AUD sama ada satu lagi sebelum jatuh ke bawah ataupun WX dan ke atas sebelum ke bawah. Okey, itu GBP AUD, GBP NZD pun sama. Apapun kenapa saya tak lukiskan GBP AUD ni break ke atas macam ni?
Ini sebagai W ataupun ini sebagai A, ini sebagai B, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya lukis macam ni, GN tu break ke atas. Faham tak? GN ni dekat sangat. Kalau saya lukis macam tu, ini akan naik ke atas. Faham? Dan instead of 5, dia jadi 3 kat sini. Ini jadi 3. Ini jadi 3. Tak dapat. Dia akan jadi flat besar macam ni. Pelik rupa dia. Pelik rupa dia. A, B, C, A. A ataupun W, X, Y, B, C. Baru dia jatuh ke bawah. Peliklah rupa dia. Tapi kalau elite wave tak salah pun. Tengok dia lepas tak 1618. Rasanya tak lepas. Ni boleh jadi flat. A, B. Faham tak? Dia tak sampai 1618. 1, 2, 3, 4, 5. Itu tak salah pun. Kan? Sebagai expanded flat. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5 running flat. Macam mana nak trade dia? Satu tak peduli ke dia. Dua ni nanti kita trade. Kalau terlepas Euro AUD, ini sama dengan Euro AUD 2 dalam primary. Ini sama dengan yang ini. 2 yang primary ni. Sama. Okay, GN dan GA kat sini. Yang sama. Okay. So, apa pun kita jangkakan ke bawah lah. Masih dijangka ke bawah. Okay. Ada apa-apa soalan untuk any instrument? Yes, lukis extension lebih susah daripada lukis sideway. Ramai ingat sideway itu susah. Tak, sideway senang. Anda masuk, ingat tak kita lukis AUD NZD itu? Kita tunjukkan AUD NZD. Mana ini? Ni. AUD NZD. Nampak tak dia dah break out? Nampak tak ini dah break out? Ingat tak kita lukis benda ni? Sekarang ni, ini dah break out. Apa maksud dia? Saya tunjukkan something kepada anda. Okay? Tiap kali kita nampak any breakout dalam AUD NZD, tiap kali anda nampak satu breakout dia, something yang ni, that give us something, some amaran lah. Dulu susah, nampak susah lukis ni. Ni tak susah pun. Dia extend tu susah lukis. Saya cerita benda tu tahun bila kali? Kalau kali ikut 2017, 2018 saya dah cerita benda tu. Okay? Ni breakout daripada range. Tapi ada lagi range dia yang di belakang ni belum break. AUD NZD. Okay? So, tiap kali dia breakout, what happen kepada New Zealand, kepada dolar adalah itu memberikan amaran bahawa dolar ni anytime akan habis. Ni akan reset. Dan bila ini last leg dia, ini sekali lagi put up dia, turun yang besar, ini naik.
Itu AUD NZD. Tak apa. Dia inverse. Ini inverse basically. Faham tak? Ini ke atas, ini ke bawah. Masa ni dia berjalan sama. The thing is, yang berjalan sama ni, dia dah menunjukkan dia buat level baru. Faham? The moment kalau dia break, betul-betul break daripada high di sini, ini akan reverse dollar index. Saya nak tunjuk bahawa dia adalah inverse. Nampak tak chart dia ada structure dia berlawan. Structure dia berlawan. Dan dia bergerak sama pada waktu ni. Bergerak sekali. Tapi kita tahu nature dia adalah inverse. Maksudnya kat sini kita dalam second dimension. Salah satu akan mengalah. Salah satu akan mengalah. Dan lazimnya trend dia dari atas. Faham? Salah satu dia akan mengalah. Sama ada dolar kuat sangat lah. Tak tahulah antara dua tu. Tapi saya tak nampak benda tu lah. Jadi kita ada something yang exciting dekat ni. Dekat trading view tadi, dia ada spike kat sini kan. Dekat XM tak ada. So, bagi saya sekarang ni, saya cuma nak take, sekarang ni dah breakout bagi saya. Kita jangka dia akan pull back dahulu. Naik bersama dengan US dollar. The moment US dollar jatuh, ini test, lepas tu ini akan naik. Kita cerita benda ni bila, Rosli? Kita cerita benda ni kat sini saya. Masa kita tengah-tengah dunia ni. Kan tengah-tengah kat sini kan kita cerita benda ni. Jadi saya lihat the pain is still there. Ini chart mingguan. Tak akan lama sikit, tapi US dollar akan fade movement dia nanti. Okay? Itu yang saya nampak sekarang lah. Basically movement ini sama dengan US dollar. Tapi kita tahu sifat dia adalah inverse. Macam mana dia boleh sama? Salah satu tu akan give up. Sebab dia sama tapi tak serupa. Boleh? Itu AUD NZD. Bitcoin. Siapa tanya tadi Bitcoin? Didi. Bitcoin. Kita masih jangka US dollar punya strength, jadi Bitcoin masih. Saya tak save chart ni. Okay, Bitcoin. Ini lukisan terbaru kita untuk Bitcoin. Saya save. Daily. Weekly. H4. Ada orang tanya, saya lukis pakai apa kan? Dia ingat saya pakai indikator ke apa? Saya lukis, pakai lukis lah. Macam mana kini? Saya lukis, pakai lukis lah. Ni adalah, ni adalah flat. Kalau nak detail-detail lah. Ni flat. Macam mana tu? Dia tanya saya lukis pakai apa? Saya lukis pakai mata lah. Macam mana nak bagi tahu? Apa tadi? H1 terlalu ni. Kalau tak terpaksa update dia. Saya lukis pakai mata lah. Itu adalah H4. BTC tak jadi curi start, masih pergi tidur balik. Lukis kripto kena korelate dengan apa? 3 benda je. US dollar. Semua, saya lukis apa pun. Saya lukis
Saham Asia pun pakai benda ni kali. US dollar, yen dan juga indices. Mana ada lain? Dapat sama juga. Banyak ingat guna indikator dengan automated. Kalau nak automatekan dia punya sequence. Tak ada lagi yang saya jumpa, yang saya try, yang saya pakai indikator elite wave yang berguna untuk saya. Mungkin untuk orang lain ada, tapi untuk saya tak. Abang, untuk BTC accurate bang. Dari puncak sampai sekarang map BTC cantik. Sebenarnya kalau lihat daripada sudut Fibo, BTC ni cantik tau. Dia punya Fibonacci. Fibonacci level dia cantik. Kan? Fibonacci dia cantik. Dia ikut Fibo. Dia ikut. Ini akan buat 1 A, B, C. Lepas tu jatuh bawah balik. Ya? Kalau dia buat double, itu peluang untuk shorting. Kalau dia buat double. Hopefully dia buat double lah. Itu peluang untuk shorting. Okey? Belum lagi. Belum lagi. Kita tahu dia akan halving pada tahun depan kan. So belum lah. Okay. Tu ramai orang tanya, lukis pakai apa? Pakai tangan lah. Oh yang ni ya? Ya. Sebenarnya lama dah cakap, cuma saya tak kongsikan. Yang dekat sini saya baru kongsikan bila XM keluarkan kripto dan saya kongsikan cat dia. Cat ni semua updated, cuma yang dekat MT5 ni tak update. Apple ni kan pattern recognition skill, pattern and momentum kali. Dia BTC dia ikut Fibo. Dia cantik, dia ikut. Kalau kata indeks tu senang trade, kalau trade BTC lagi cantik. Lagi cantik. Dia punya nak map dia lagi senang. Senang. Lukis RSI dengan Stoch tu guna apa? Apa maksud dia, Pian? Abang lukis RSI dengan Stoch. Mana ada orang lukis RSI dengan Stoch? RSI dengan Stoch tu dia keluar sendiri, Pian. Oh, level Stoch. Stoch 1333. Anda pakai default saja pun tak apa. Kalau lukis manual tak ada ni. Ini adalah disebabkan programming yang saya pakai. Stoch 1333, RSI anda pakai default pun tak ada masalah. Saya guna 13. Kenapa 13? Sebab Fibo number itu saja. Nak marah tapi kena sabar. Sabar, Pian. Itulah. Dapat soalan pun pelik-pelik kan. Stoch tu lukis macam mana? Astaghfirullahalazim. Macam mana nak jawab tu? Kan? Orang tanya, RSI tu nak lukis macam mana? Kan bagi formula tenganga. Okey, kita break dahulu. Cat-cat ni saya perlu update ke? Nak update ke dalam tu? Update lah. Cat ni semua ada ni. Cuma tahu tak kenapa saya tak kongsikan dekat chat pack kita? Sebab ada orang komplain kata ini dah bagi trade call, dia dah bagi trade signal. Itu salah. Saya kata betul. Satu, saya tak updatekan stok ke. Itu takutnya jadi investment advice. Kita naik krem tangan update chart. Tak tahu. Tapi ada yang komen kepada saya. Saya faham sebab apa dia tegur. Jadi kalau ikutkan, saya
bukannya untuk investment advice. Inilah satu model pasaran. Ya. Tapi ada orang yang anggap dia sebagai satu investment advice. Jadi kalau dia beranggapan macam tu, saya tak dapat. Satu stok ni saya tak letak. U-Shave basically movement dia euro US dollar. Saya chart yang saya ada USD PLN, U-Shave semua ada. USD NOK, USD SEK semua ada. Cumanya kalau saya nak lukis dia, no point lukis dia. Sebab dia sama dengan US dollar pair yang lain, Christian tu. Euro US dollar. Tak letak dia sebagai cemburu. Saya lihat dia sebagai menegur untuk peringatan. Jadi thank you lah. Bagi saya thank you. Bagi saya bagus. Terima kasih. Korang je lah tak ada cat tu. Okay. Kita berhenti dulu. Kita sambung topik kita mengenai kepercayaan dagangan selepas ni. Dan kenapa bagi saya itu yang paling penting. Buat benda logik. Jangan buat benda mengarut. Pian? Buat benda logik. Benda yang kita dengar pun masuk akal. Kan? US, Singapore, JPY nanti share okey, lepas ni kita tengok Singapore dollar dengan JPY. Okey, lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita sambung sebelum kita masuk ke topik kita. Saya nak nyatakan macam mana saya mula melukis. Contohnya macam Pian tanya tadi Singapore dollar JPY macam mana kita nak lukis dia dari mula. Okey, nampak chart yang saya kongsikan sekarang ni? Kita ada Singapore dollar JPY, kita ada US dollar Singapore dollar dan US dollar JPY. Okey. Jadi mula-mula kita tengok yang nyata, yang nampak trending, yang nampak jelas adalah US dollar JPY ni kita nyatakan dia dari atas. Ini penting dan kita tahu ini adalah satu pergerakan dari atas. 3 line pun boleh. Okey. Dan manakala untuk US dollar Singapore dollar pun kita nampak higher chances dia dari atas. Kenapa kita nak tahu benda tu? Sebab ini juga maksudnya Singapore dollar, ni Singapore dollar di belakang dan JPY. Jadi kita tahu kalau kita campurkan dua ni, dua-dua dia dari atas. Satu Singapore dollar di belakang, satu JPY di belakang. Jadi ini adalah lebih pergerakan yang sideways. Faham tak? Dalam Elliott Wave, struktur besar, apa yang sideways, Didi? Apa yang dianggap sebagai sideways? W, X, dan Y. Betul? W, X, dan Y. Okey? Di antara dua ni, kita nampak untuk Singapore dollar jatuh lebih laju berbanding dengan US dollar JPY, struktur yang serupa. Jadi Singapore dollar lebih lemah daripada JPY, daripada kawasan sini. Jadi kita akan ambil ini dari atas. Faham? Ini dari atas. Substruktur kat sini tak komplit. Okey? Faham apa saya maksudkan di sini? So kalau kita nak jadikan dia, pertama kita akan jadikan kat sini dari atas untuk habiskan W dulu. Faham tak? Kita ambilkan kesimpulan itu dahulu. Tapi kita tahu JPY dan juga Singapore dollar ni dia berkaitan dengan apa? Ni against US dollar dan JPY. Kita masukkan satu lagi kawan dia dekat sini. Kita masukkan satu lagi faktor dia dekat sini, iaitu saham. Kita ambil lah mana-mana. SPX.
Kita ambil SPX. Okay. Sebab apabila kita ada saham yang trending, ini juga trending. Bila ini jatuh ke bawah, saham tak trend. Saham sideways. Bila ini jatuh ke bawah, saham buat correction. Nampak correction ini? Jadi apapun kesimpulan kita, ini adalah satu pergerakan yang sideways. Okay? The thing is, kita katakan bahawa sini akan buat satu correction macam ni. Sebelum dia naik ke atas dalam lekuk 3. Kan? Itu yang kita lukis kan? Jadi sini pun kita jangkakan akan membuat satu correction sebelum naik ke atas. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan untuk Singapore dollar dan juga JPY ni, kita akan jadikan WXY tu macam ni. Sini W, kita dah habiskan some sort of X dekat sini. Dan sini akan habiskan Y. Boleh, Pian? Ini struktur berapa lekuk? 5 kan? Menghabiskan 1. Ini je. Ini 2. Dan kita nak habiskan 3 ke atas. 3 ke atas. Ya? Jadi, kita akan buat macam ni. Okay. Okay. Kita akan buat dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5 untuk menghabiskan 3. Ke atas lagi. Masih ke atas. Y kat sini mungkin jauh lagi. Y kat sini kita jangan, tapi apa pun kalau dia dah lengkap 100% atas tu, tak semestinya dia terus dapat Y. Kita mungkin akan ada W ataupun 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C baru habis Y tu. Yes. Kalau dia daripada sini. Chart ni tak komplit tau. Anda cari Singapore dollar memang tak ada. Yang dapat adalah dari sini. Anda start lukis dari sini, Pian. Saya ada Singapore dollar tapi semuanya sampai dari sini, 1997. Kita tengok ada tak yang lain-lain. Mungkin yang lain-lain ada. Tak ada. Lagi pendek ada tak? Paling banyak adalah yang kat situ ni. Tengok lain-lain ada tak? Yang lagi panjang. Ni lagi lah sebatang kan. Nak lukis ke mana? Tak ada. Yang paling banyak saya jumpa adalah yang kat sini. Ni yang paling banyak. Okay, jadi the thing is nak lengkapkan W kat sini, sini akan ada A, B, C ataupun W, X, Y kan. Jadi ni jauh lagi. Maksudnya kalau kita nak assume dia, kita akan assume macam ni. Kalau nak tahu Y tu habis kat mana kan. Alah. Kita akan assume dia macam ni. Kita ambil apa yang kita nampak sebagai, assume sebagai W kat sini, kita akan ambil dari kosong. Kalau anda nak ambil daripada permulaan, kalau kita assume sini adalah W, sebab itu je price yang paling besar kita nampak. Jadi atas ni, ni daripada kosong. Ni daripada kosong. Tu
Tu je yang kita dapat jumpa. Okey, jadi atas sana lagi. Jadi kalau macam tu, sini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5 A, B, 1, 2, 3, 4, 5 C, Y. Betul-betul. Waalaikumsalam, Wan. Faham? Sini sebagai W, sini sebagai X, sini sebagai Y. Ataupun ini sebagai A, sini sebagai B, 1, 2, 3, 4, 5. Depend kepada struktur dia. Ini sebagai C, habiskan W yang besar. Betul? Sendi. Tapi dia orang akan delete nantilah sendi. Faham? So kita tak cukup. Struktur dia tak cukup. Data chart dia tak cukup. Apa pun yang sebelah sini kita assume dia ke atas. Kalau nak ceiling pun adalah kepada Fibo dulu Pian, daripada bawah ni. There will be a pullback bila yen pair, bila yen pair pullback kan. There will be a pullback. Ni pun tak complete lagi pun. Tak dapat lagi. Jangan pergi short. Kita tahu government dia perasaan macam ni sama waktu kita tengah buat masa COVID Pian. Faham tak Pian? Kita nak short je. Ingat waktu market tu tengah naik nak cari short kan? Ni. Ingat tak? Ini Masa ni tengah jadi ya. Dunia nak habis kan? Against JPY ada tak short? Sebab interest rate is going up. Against JPY no. Selagi bank dia tak buat apa, inflasi dia macam naik tak naik, inflasi dia naik tapi tak naik macam orang lain. Okay. Semasa Fed buat tindakan, masa ni kita semua benda, semua dunia anda tengok dekat Wall Street, semua kita nak cari buy. Faham kan? Itu biasa. Itu adalah sebab kalau anda jadi orang biasa, anda akan jadi yang 90% trader gagal. Faham kan? Kita kena berfikir yang contrarian sikit. Terutamanya bagi yang nak jadi aset. Bila orang jual, kita nak buy. Bila orang buy, kita nak jual. Tu cara kita berfikir sebagai investor. Anda akan berfikir contrarian sikit. Ni jatuh ni nak kiamat dunia, kita buy. Faham? Sama lah. Boleh? Okey. Kita masuk topik kita.